بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على حسن عبادتك وحسن اتباع سنة نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita tengok sikit pembicaraan mengenai dengan ummatan wahidah. Dalam usaha membina ummatan wahidah, maka tadi pun kita belajar ayat sakut pak menindah. Nah, masuk daripada ummatan wahidah, sifat dia seperti kita ngaji tadilah dalam tafsir suratul Nisa ayat 36, 37, 38 tu dah. Nah, cumanya hak ni perbicaraan khusus lagi bahwasanya tajuk berbunyi fitnatun nifaq di kalangan ummatan wahidah. Hak ni kita tak boleh nak lupa setara mana kita nak jadi menegakkan ummatan wahidah. Nah, setara mana kita nak bahagikan ummatan wahidah terbaik kepada peringkat tinggi yang dinamakan dia puak sabiqum bil khairat. Peringkat rendah sikit nama dia puak muqtasidun. Peringkat rendah sekali zalimul li nafsih. Itu yang panggil peringkat-peringkat yang berada dalam ummatan wahidah, umat Islam yang sah. Nah, tapi jangan lupa di celah-celah orang dhaif, orang sederhana, orang mulia tu dia ada satu kumpulan lagi, kumpulan ning-ning. Allah Taala tidak lupa menyebutnya supaya tak ada gapo dia tak ada terluput pengertian dalam pembinaan tu. Kalau Allah Taala tak sebut kumpulan ning, makna katanya satu kejahilan dalam usaha membina masyarakat ummatan wahidah, iaitu fitnatun nifaq di kalangan ummatan wahidah. Nifaq ni satu benda yang Allah Ta'ala tumbuh dalam hati manusia, satu perasaan yang tercela. Na'udzubillahi minan nifaqi wal munafiqin. Tak jauh daripada nifak dan munafiqin. Ya Allah, janganlah jadikan kami orang munafik. Jauhkanlah kami daripada sifat nifak, dan anak-anak kami, keturunan kami daripada sifat nifak. Amin ya rabbal alamin. Lalu tu saya waris sini. Di samping itu janganlah lupa bahawa adanya di kalangan ummatan wahidah orang yang dhaif iman. Rusaknya akhlak. Ingat mula akhlak berhubung dengan iman. Orang tak juruh akhlak ni ialah orang yang dhaif iman. Walau dia orang melia setara mana dalam manusia zahir tu, tapi dia tu di saat dia tak juh akhlak, maki ke orang ke, kata huduh ke orang ke, cela ke orang ke, tekah tu dia orang dhaif iman. Ingat molek. Nah, orang iman kuat tak boleh nak pergi maki ke orang, cela ke orang, apa tak boleh jadi sama sekali. Dah itu malah ibadat. Oh, hak tu kak tak ada arah. Nah, jadi satu percemeh kepada iman nombor satu sekali, malah ibadat. Semaya malah. Nah, la ilaha illallah. Bahkan nyeserlah turun lagi, tidak sedikit pula yang sampai ke peringkat munafik. Waktu kak pah bawah duk sekali dengan kafir, fid darkil asfali minan nar, orang munafik. Kalau kau dah kata iman tak erak, akhlak tak juru, ibadat malah, boleh duduk lagi kik sekat tu. Dia turun bawah dah tu, dia panggil munafik. Munafik ni mula berasa nak mengenak orang halu, nak tipu Tuhan, nak tipu orang Islam. Tipulah nak royak kata dia molek lah, padahal dia tak molek. Tu munafik.
Jadi sepatutnya kalau kita tak molek ni, kita kena isah ke diri. Jangan duk royak kata kita molek dan kita tak molek. Orang nak menzahirkan molek sedangkan dia tak molek, itulah asli munafik. Asli munafik. Pak Abdullah bin Ubay dia sakit, dia orang sakit tapi nak royak tu dia segar. Oh susah dah tu. Orang sakit nak royak segar ni, kalau orang sakit tubuh badan seperti tu, royak tu dia segar, batuk saya segar tak lagi nak royak kan, batuk ke ni. Nah, dia tak lagi nampak hina nak royak tu dia segar tak leh. Nah, begitu juga orang penyakit hati, tak adalah nak susuk nak royak kata dia ni orang segar. Kalau kau dia susuk, kau dia nak tipu, kau nampak belang dia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang terpengaruh munafik, yang terpengaruh dengan musuh Allah. Ya walik munafik ni ada hubung kait dengan musuh Tuhan selalu. Ya munafik ni ada kerabunkan hubung dengan orang bukan Islam katik. Dia nak mari munafik. Nah, sebabnya Islam ialah orang taat pada Allah. Orang bukan Islam, orang yang deraka pada Allah. Munafik ni kalau dia kenakan hidup orang bukan Islam, beci pada hidup orang Islam, nak jadi munafik tu. Ya nak jadi. Ya. Orang titik alio dengan cara hidup orang kafir. Hak ni orang Tino serius sekali, orang Tino. Titik alio dengan cara hidup orang kafir. Orang kafir pakai baju pasang tak tahu gapo tu, ya wasa janguk. Tu. Tu orang panggil pengaruh kafir. Pengaruh kafir ni padahnya naudzubillah min dzalik, kalau kita tak ada nak break, jadilah kita masuk siapa kek munafik. Wasa nak beci kat orang Islam selalu. Tengok orang kata orang wasa tak kena, berasa berdoa. Ya mari selalu. Pasal dia ni nak kata orang berasa titik alia dengan biasa buka orang. Nah, lepas tu nak kena ke orang kata orang, berasa tak belagu ya tak kata orang. Jadi pelan dari diri sendiri, konflik dari dalam ya panggil. Konflik dari dalam. Orang tak tutup orang, orang perempuan sama telah ada dua masyarakat duk tepi dia, ya duk balang dengan antara masyarakat kafir yang dia kena duk kerja dengan kafir dengan masyarakat Islam yang dia tu bakar dia asal Islam. Paksa kena duk ra'i kepada bakar, paksa kena duk ambil hati orang dia duk kerja dengan dia. Nauzubillah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Takutnya nah, ni orang panggil orang yang sanggup mengorbankan hidup demi untuk nak dapat satu kehidupan. Orang yang korbankan ciwit. Nah, per cadai acib. Oh, berat benam nan. Acib dengan ciwit ni kena widam molek. Jangan kita korbankan ciwit. Nah, prok cadai acib. Dua. Nah, makna kata kita ni payam cahai mi acib, tapi campen tong ma talom talaikan ciwit kita sebagai mukmin dan muslim atau mukminah dan muslimah. Jangan sama sekali. Sebab ciwit ni wajib acib mai campen. Tu hawa rezeki kau lain tu tak ada masalah. Ciwit mai campen. Acib mai campen. Nah, orang kadang-kadang terutama orang Tino pula. Kita orang Tino kena gebeki orang lelaki, kena gebeki orang jantan ni. Punuh di jantan habis Tino punuh. Asal orang Tino tak ada kena kerja banyak ni. Orang Tino kerja khidmat pada suami, asal lah tu. Suami kena cari hasil lah. Tapi kan ni yom jamela ni orang Tino tak cukup dengan suami cari ke dia. Bahkan yom dia tu nak banyak berdoa. Gelar tak cukup, so kena 10. Tu jadi kan iyong ya panggil. Abang tu ya kena cari sendiri dia. Tu ya panggil benalah tu. Pak cu tak nak cari 10. Tak leh. Nah, sekadar tak apa. Sekadar kata halak-halak hidup sikit sebanyak. Boleh hidup sekali dengan demo tak apa benalah tu. Tetapi kalau siapa nak jadi siapa memenuhi orang panggil kan iyong dalam hidup hak plek-plek. Nah, tu turut punah banyak yang melalui. Ini sebab pengaruh kufur belaka tu. Kan iom bahasa kafe belaka tu. Kan iom bahasa kafe panggil. Nah, tapi kalau Islam, tak ada kan ialah tu.
Nah, walau orang Islam pun, walau orang Islam macun orang Islam, tapi kan ia pasal kafir, ia duk bawa lah hidup ia. Kan ia pasal kafir. Nauzubillah min dzalik. Walau bagaimanapun, nifak ni kalau tak ada kafir dalam dunia ni, insya-Allah tak ada nifak dalam dunia ni. Munafik adalah mari hasil daripada pengaruh itipun kufur. Mai masuk dalam tubuh dia nak jaga Islam dia, dia jadi zahir Islam, tapi hakikatnya dia menghadap ke lain dah. Itu sebab tu kita betul siang betul tu kita ni. Tu sebab apa? Sebab kita tinggal dakwah. Cuba kita anggap sebagai pendakwah saing orang bukan Islam. Oh, sedak selalu. Tapi kalau kita jadi pak turut saing demo, bertemu. Pak turut memang ni. Saing demo ni tak nak luk nong, tang semua. Punuh kita saing demo ni tak nak kita pudi. Orang ada Islam, ada agama, gapo nak kacai. Kuamet tak Allah pada demo. Tak apa, tu apa nak dakwah. Wasa ada tuaton, tak ada tuaton. Bukan orang tak ada tuaton dak. Hidup berasa kata hak demo semacam, duk nak tiru demo, nak liang baik demo. Tak boleh. Siapa kecek ni nak liang baik demo juga. Tak berjalan, tak makan, tak apa liang baik demo belakang. Sebab duk dengan demo. Kita nak buat katakan, tak ada nak kata pada anak cucu kita. Sebab anak cucu kita tu salah di kita duk lepas hidup jadi pak turuk demo tu. Sebab kita sendiri tak ada kuasa, tak ada orang panggil gapo, tak ada identiti, tak ada syakhsiah. Tak ada kepribadian siapa anak cucu kita wasa nak tertarik dengan kita, tak ada. Tak ada duit lah, tak ada kerja lah, tak ada apa dia tamadun lah, tak ada apa. Kita kena bina hadarah kita, kena bina hadarah yang panggil tamadun Islam supaya anak cucu boleh pumcain ke Islam. Ni anak cucu dah nak pumcain gapo? Kalau kopoh belaka tak tahu nama. Hak demo lebih belaka. Tu ya anak cucu kita mula titik ali yang demo selalu. Batu kita kena bina kemajuan kita sebagai Islam. Jangan jadi jatuh kedudukan kita tu. Kemajuan segi kan sukses, setakik kita gapo kena maju. Barulah anak cucu kita tak titik alih dengan orang lain. Sebab kita ada cara kita boleh pumcai. Hari itu siapa orang salah? Pemimpin Islam itu salah. Yang tak ada buat gapo pada umat Islam. Tak ada bina satu hadarah kemajuan pada umat Islam. Menyebabkan orang Islam jadi mangsa kepada kemajuan orang bukan Islam. Nampak dah tu? Ini kesilapan pemimpin Islam. Dia tu pemimpin Islam, kalau Allah Ta'ala beri kekuatan kita siapa berada di pemimpin, hendaklah kita kena mikir cara mana nak jadi umat Islam kita ni ada tempat tipeng. Dari segi cara mikir ke, tipeng dari segi hadarah, tipeng dari segi keanseksa, tipeng. Ni tak ada tempat nak tipeng. Standar rendah, matatan tak ada, muskilah situ. Anak kita, cucu kita mula duk sakut dagu pak demo salut, pak demo tinggi sikit ni pak punah itu. Fardu kifayah atas kita membina hadarah Islamiah. Tidak itu malah kutip munafik lah puak kita ni. Malah kutip anak cucu kita berderak jadi munafik. Sebab pengaruh dengan musuh Allah dalam melancarkan rancangan jahat terhadap ummatan wahidah. Nah, kumpulan inilah yang sangat berhajat kepada nasihat. Kumpulan ini kena berhajat kepada nasihat. Anak cucu kita bukan orang luar. Bukan orang luar. Anak cucu kita kena nasihat. Kena ada kerongkan. Tu kerongkan ni ke arah kita nak maju. Lepas tu nak menyebarkan keadaan orang Islam tak uak lagi. Nanti kita pakai uak. Kalau anak tak uak, biar nak uak. Nak harap siapa kena anak pakai uak. Pakai maju. Ni burung ayah wak sekadar ni dah, haru anak pula wak, hubung dia supaya kita boleh majukan apa yang menjadikan identiti ataupun bukelik kita sebagai ummatan wahidah yang ada dalam hidup kita ni, insyaallah taala. Kumpulan ini yang sangat berhajat pada nasihat.
dan bimbingan yang bijaksana dan lapang dada. Kena bijaksana serta lapang dada. Kena besar hati sikit. Bimbing orang gapo. Jangan duk maki ke dia, jangan. Sebab kita kena ngaku. Ayah boleh buat sekadar ni ya, ruang ayah ni tak ada arah lah gini. Untuk kita teruk lagi badan ni. Ruang anak pula buat. Mari kita pakak sokong dia biar buat. Ya guideline with dia. We garasa-garasa Islam gini pada dia. Baca hajar Quran berada, hajar hadis, hajar jarah Nabi, hajar garah supaya boleh bangkit. Itu cara kita. Supaya mereka ada tepat. Tak ada putus asa dengan pimpinan Islam. Ni putus asa dengan pimpinan Islam. Pimpinan Islam, Allah ta'ala sungguh tak ada kena kamu. Allah musta'an. Dengarlah firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang tabiat orang-orang munafik yang hati-hati mereka terserang penyakit. Kita tak ada pandai kuapkum. Kita tak ada kuasa nak kuapkum penyakit bagi serai anak cucu kita yang sering mengadakan angkara fitnah tujuan nak merusak dan melemahkan kedudukan ummatan wahidah. Mari kita kena pakak dengar akan Allah Ta'ala cerita, patut Allah Ta'ala royak jalan keluar. Mana dia cerita dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Surah At-Taubah ayat 47 dan 48. La ilaha illallah. Maksudnya Allah Ta'ala cerita hal munafik. Surah At-Taubah ni surah akhir sekali diturun dalam Islam, dalam Quran. Banyak cerita hal munafik dalam surah Taubah. Sebab tokoh Islam duduk di Madinah yang mari munafik. Ke Mekah tak ada. Surah Taubah ni yang surah turun di Madinah. Kalaulah mereka keluar bersama-sama kamu, hei Muhammad, untuk berjihad. Nabi ni kerah pergi jihad semua. Nah, sebab kau tu orang tak benar. Jihad ni sebab apa? Sebab musyrikin Mekah tak benar Islam kemar dalam negeri Arab kah tu. Tak boleh. Nak semaya tak boleh, nak puasa tak boleh, nak turut Nabi Muhammad tak boleh. Kena bedah, kena ikat jirak, kena tambak rata, kena heret tengah panas. Nampak ada keadaan tu tidak. Tak ada lalu tu nak pergi buka keadaan tu jihad buka. Kalau keadaan tu ada, kita mari isi benar tu. Isikan lapangan. Nah, bahasanya isi dak. Itu muskilah. Peluang kita mengisi lah ni. Kalau kita nak mengisi pagi sampai gelap-gelap apa cerah apa tak ada, dia kata gapal lah ni tak seperti zaman Nabi SAW. Ikut nak mengisi lah mana. Nak isi apa boleh. Isi yang boleh memajukan kedudukan ummah. Dah, insya-Allah taala dah. Kalau dia keluar pun tidaklah mereka menambah kamu akan kekuatan, mereka kerosakan. Puak ia mari nak lu. Dia panggil puak nyice. Dia kata puak nyice cokoro apa. Sebenarnya saya tak tahu gapo cokoro ni bang. Nah, ya puak dia panggil kecek ke kapal tu, puak nyice. Dia mari mulai pisah nak kecek nak lawan. Bagi tak ada apa kali. Ada gapo. Dia malah orang tak reti gapo tahu cicak karus macam. Puak ni lah ngenak memunahkan syakhsiah pemimpin kadang-kadang. Pemimpin terhormat dengan sahabat dia nah, puak tidak terhormat. Nyosoal gitu punah habilicing. Nah, orang panggil orang nyicah. Ni puak munafik. Auzubillah. Sebab tu Allah Taala kata lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mukacan nak hajak pergi pun tak ada faedah apa puak ni. Ini adalah sebagai satu amaran katanya. Kalau hijab tipting tak sah hajak lah dia mening.
Karena kalau gi pun kau duk menyisal jadi kau duk tambah berat meng. Bukan nak tambah kat ingin pem kamlang dak. Jadi kau tambah term upasak. Mari dia tu kau duk pem upasak bukan pem kamlang dak. Dalam arti kata kita tak usah ajak orang-orang belah ni dalam kerja-kerja hak beseng kena sungguh. Hak beseng kena sungguh sadak kalau orang hak tak bahis sungguh. Hak cakara hak gapo? Hak cicak karung. Cakara cicak karung. Cakara cicak karung dah. Cicak karung. Tak sah saja. Jadi cicak karung ni tak ada nama ni. Nauzubillah min dzalik. Pandai buat ya istilah dah. Dan tentulah mereka segera mengada-ngadakan angkara. Ya pisah nak cari wak jadi buku ya. Banyak pakat sungguh tengok Nabi Kel lah mana buku lah ni. Ya boleh tahu nak wak kalau nak kira sungguh. Bagi tak ada boleh buat nak selesai lepas tu gak Nabi kena sibuk nak selesai buku dia ya ada andaya gitu. Pas kalau ginilah no tu. Kalau gini kan ya tak ada nak buat dah. Mu tanya belakang lah main tak sewak stay ni. Dan nak buat tak ada nak tanya buat. Lepas tu nanti siapa masalah sungguh baru kita bagi selesai. Ni dak tanya kalau ginilah no. Kalau ginilah dia cari jalan nak cecek karau dia. Nauzubillah min dzalik. Serta menjalakan hasut di antara kamu ya hasut kata kawan tak nampak lah ni kira ni nama nampak lah ni lah tu jadi ya hasut jadi tak ada pasal apa mari dia habis tu kalau boleh tak pas luar sikit lapis ni duk luar sekalut dia siapa kerja saya kena sungguh tak boleh kalut nama ni kita tak sah awak musuh dengan dia. Tapi kita tak usah ambil dia awak kira. Sebab ambil awak dia awak kira pula. Nah, kerana dia cakara. Nah, cicak karung. Nauzubillah min dzalik. Dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah kekacauan dalam kalangan kamu. Ya nak jadi fitnah gagal. Tak boleh buat belaka dah ada ya tak boleh buat belaka. Susah belaka. Susah belah ni. Susah belah ni. Susah belaka. Kerja Islam nak ambil senin mana? Kerja Islam tak ada senin. Main oyak susah pada tak kena mari. Kena oyak susah. Mana kerja syurga nak senin? Nak masuk syurga senin-senin tak ada. Dalam Islam tak ada syurga jual harga murah. Tu jaga molek betul dah. Fuak ya nak ambil harga murah-murah. Masuk syurga pasal orang panggil tanglak. Pasal senin-senin mudah-mudah. Bukan tak, saya syurga dia. Tapi Tuhan Allah Ta'ala jadi sandan dia. Nyakit Tuhan tumbuh dalam hati dia tu jadi wasa geluh besar dengan benda-benda molek. Nauzubillah min dzalik. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang suka mendengar hasut teh. Ada orang tak happy tak anak mula. Dan ada orang cicak karung dia sokong. Ya ada. Allah Ta'ala panas sungguh ya sifat manusia. Dia kata wa fikum sama'una lahum ya. Ada di kalangan tu orang halah telinga dia baca tak ada kata demo tak boleh kacak tak kena dak ya dengar nampak sungguh kak dia malah dah kat dia pun nah nampak kena kat demo kacak dia kacak tengoklah kita pun tak nampak jugaklah tu tu jadi ada yang sama'una lahum balik orang sokong ikut buat jahat sarana pada orang sokong. Kalau molek sama telah orang jahat pun banyak bersakam. Serta menjadi mata-mata dalam menyampaikan maklumat-maklumat kepada mereka. Ada kosikoha dia. Dengan Nabi kecak kana ya gioya hidup bakar. Dan ya pasal api dia main. Ning apa sentu apa sing anak-anak seluar ada halu tak pakai apa ni rugi belaka ni yang munafik banyak berapik apa toke apa nak seluar ni apa nak seluar sama'una lahum ni makna kata orang juga ambil berita lepas tu dia royak ke buat tu nah ning setengah daripada amare suruh nak kecek gapo-gapo tu puak-puak tak ada kiokong pot sodok dengar lah. Kalau kerja sungguh-sungguh lah. Hak tak ada kiokong gapo sawir dengar. Jangan kita duk kecak dengar belaka. Sebab orang dengar tu ada yang hidup royak kepada
gapo-gapo dia tu ada toke dia ada pula. Ingat molek. Nah, ni supaya kita ngajar seperti tu. Ngajar ni ada ni orang duk sama'una lahum ni ada ni. Lagi kita nak dakwah ni tak apa, dakwah. Kita panggil siapa toke dah kita panggil ngajar kita ni tak ada kena sama'una lahum dah. Temu sebab toke apa kita seragi habis dah tak ada apa dah kita dakwah dah. Nah, panggil siapa ke jin, siapa ke manusia, tak kira apa dah kita ni panggil belaka, seru belaka dah. Kita ni tak ada apa, kita wakah di tautu Allah Taala dah. Yang di mana-mana kita kena kata. Sebab kalau kita tak kata tak ada dah kena kata Allah ni dah. Ya kena kita dah kata dah. Kalau kita tak kata tak ada kata. Jadi Islam bisu. Tak ada Islam bisu pun dah. Pak kita kata di pihak makam mengajar ni lah. Makam kita kecek kok lain kita beri pada dengan dia. Nah, makam mengajar ni kita kata ingatkan semua dunia dah dengar kita. Internet lah dengar siapa ke mana negeri duk kata dah dengar belaka. Kita kena kata bagai. Tuhan nak ui pedah ke dia masuklah dia boleh dia tubah hidup dia. Nah, kita harap kata apabila kita ikhlas nak kata kita kata sudah. Insya-Allah taala tak ada apa. Nah, siapa-siapa nak disama'una lahum jadi tak ada apa. Bawa lagi. Ada apa kerja demo tapi ingat tak kerjalah tu. Nah, nyanyo itu ya, nyanyo. Nah, berhenti boleh lah kalau rasa ada kerja lain, berhenti lah tu. Nah, tak pakai lah tu. Nah, berhenti baca sama'una lahum. Dia panggil jadi budak kepada nai. Nah, budak nai yang panggil lagi siapa kepada nai pula. Rasanya nak boleh gapo-gapo lah daripada tu pula. Dia munafiqun belaka, munafik belaka lah tu lah tu. La ilaha illallah. Tu dalam bahasa Allah, wa fikum sama'una lahum. Orang juga dengar untuk bawa barang-barang tu untuk giwi kepada pihak orang munafik pula. Atau pihak orang kafir. Nah, pihak orang kafir pun masuk dalam arti kata lahum juga. Orang balah tu Allah Ta'ala sindir kan? Wallahu alimun bizzalimin. Allah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang-orang zalim. Zalim dah tu. Hei orang yang sama'una lahum. Allah Ta'ala kata kamu orang zalim. Jangan jadi orang zalim. Kalau ada kerja lain berhentilah kerja ni. Kalau tak ada kerja lain tak usah kerja apa sekarang. Duduk saja baik. Nah, lebih molek daripada kerja sama'una lahum. Kerja bawa kau pergi kepada satu file untuk nak buat pecah belah ummatan wahidatan. Itu adalah kerja zalimun. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Ta'ala sangat mengetahui akan orang-orang yang zalim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa zahara amrullahi wa hum karihun. Allah Ta'ala sadaqallahu alazim. Benar Allah Ta'ala kata. Sesungguhnya mereka itu, ya Allah Ta'ala kata mereka itu ni iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan penyokong-penyokongnya dari kalangan orang-orang munafikin. Itu mana mereka itu lah mana mereka itu telah melahirkan fitnah semenjak dahulu lagi. Sejak belum pada siapa kepada makam dia nak pergi satu kerjaan tu, ya tu gapo dia buat fitnah sebelum tu lagi dah. Kerja fitnah macam buat haru biru semacam kerja dia. Fitnah nama dia haru biru. Cicir. Dan mereka merancangkan terhadapmu wahai Muhammad berbagai-bagai tipu daya. Ya tipu raja Muhammad ni. Allah Ta'ala hadir, bukan Nabi Muhammad dak kata dak. Nabi Muhammad tuduh ke buat dia dak, buat dia wahai kata oh Muhammad deki ke dia ada belaka. Allah Ta'ala sendiri kata wa qallabu lakal umur. Qallabu ni makna kata wa jadi kerja ni paling. Qallabu lakal umur. Allah merancang terhadapmu wahai Muhammad berbagai-bagai tipu daya. Ya tipu di palah gitu lagi puak ni. Allah kaca sungguh. Allah Ta'ala wak kuasa orang balas ni. Padahal kalau dia juh
Jadi orang kane Nabi Abdullah bin Ubay ni orang bijak. Belum pada nak mari Nabi itu dia di ketua Madinah. Orang tak boh mahkota dia dah. Akik dia jadi ketua. Kalau kita jadi puan di Madinah lah ya. Jadi puan di Madinah atau jadi sosok ke berapa ke oboco ke di Madinah. Rakit dia dah. Tapi aksiden Nabi mari Muhammad tu jadi besar Nabi. Nata Nabi ni hak melia sungguh. Nak gila lebih besar pada Nabi tak ada dah lah dunia ni. Besar sekali Nabi ni. Dia tak terima dia besar tu. Dia kena jadi rang tak boleh sebab dia besar dah. Orang tak boleh dia rang pun teruk juga. Tak jangan jadi rang. Tak boleh. Ya kita kena tengok. Jadi pada-pada kita boleh orang tak dapat kita duk dapat, orang tak ada rang tak rang. Jadi pada-pada jangan jadi siapa tak boleh kosi. Tak boleh. Faya tak terima dia rang. Sehingga datanglah kebenaran dan nyatalah kebenaran Islam dari Allah. Ya duk pusing tu hingga siapa benar Islam. Hingga ayat Islam ni hampir-hampir tak ada sejarah nak jadi maju dengan tak ada tenaga menyicen. Ya ada semua tenaga menyicen, kita tak habis tenaga menyicen. Tenaga penyicen dia ada semua. Kita kena wajib beriman kepada ayat Allah Ta'ala ni. Sedangkan mereka tidak senang hati terhadap perkara tu. Islam bangun celah-celah dia duk nyicir tu, dia tak puas hati cakap. Tapi tak ada arah. Ya orang Islam saka senyap-senyap. Saka apa? Saka biasa kena paksa gitu. Dia tak puas hati Islam maju. Islam benar, Islam jaya waktu, Islam jaya waktu ni orang Islam jaya tak puas hati. Susah juga. Jaga molek dah. Wa zahara amrullahi wa hum karihun. Jadi berjaya urusan Islam sedangkan dia benci. Jaga molek. Siapa benci pada kejayaan Islam, ayat ni duk tunggu belah-belah. Ada di kalangan orang Islam kita nah. Nampak satu kejayaan Islam dan nano. Tak boleh duk tak sedap ya, tak sedap. Puasa panah tubuh selalu. Jaya Islam mana-mana. Jaga-jaga orang-orang yang pesing ni ada dalam dunia Pak Ita ni pun ada. Tak kena tengok kepada kejayaan Islam. Sebab kejayaan Islam ni kena ada orang ada kerja. Ya tak kena kalau kerja tu mula tak kena kepada jaya Islam lalu. Tu berat situ. Jaga molek situ dah. Kita belah mana kita nak benci ke orang, jangan siapa nak benci pada kejayaan tu. Kejayaan Islam anak cucu kita boleh padah. Dan berjaya mana-mana Islam, kerja Islam, kerongkan Islam jaya dan anak, kita jangan berasa kata benci kepada kerongkan tu. Jangan sama sekali. Kena kasih pada kerongkan tu. Kena sokong kerongkan tu. Sokong hampir tak ada sokong moral dia panggil. Tak boleh sokong duit pun sokong moral. Sokong dari segi apa dia? Perasaan sokong. Ya ni jelas molek. Hingga sampai hatta ja'al haqqu. Ya duk tipu, duk pisah nak sekat jalan habis gaya sekat-sekat tapi jaya juga. Jaya juga tu yang si pada jaya juga. Sebab ia sekat lama dah. Munafik lah tu dah. Munafik tu jaga molek benalah tu. Orang menyekat kemajuan Islam adalah munafik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh itu maka marilah kita takut diri kita jadi munafik. Dan kita jauh daripada tahmuh orang kata munafik. Jangan kata kau orang munafik. Cuma tiap-tiap orang beringat diri jangan jadi munafik. Setengah dah alamat munafiknya tak kena kepada kejayaan Islam yang Allah Ta'ala wijaya dalam apa-apa kerja, sebuah sekolah ke, hospital ke, universiti ke, jalan raya ke, gapo ke. Kalau nampak apa pun dengan orang Islam, dia tak kena. Itu adalah munafik dengan molek. Jadi kita kena pakat takut. Kita tak buat dah jaya, tak buat dah kerja. Bawa nampak orang berjaya, kita tak kena. Itu jaga. Bosan tu takut jadi glosa tu masuk dalam fid darkil asfali minan nar. Auzubillah min dzalik.
Kita kena warning masalah, kena pakat ramat rawang, kena warning pada orang Islam sendiri. Sebab itu gambar munafik. Nah, sebab itu mana-mana rancangnya orang Islam, baik rancangnya apa pun, naklah kita sekokor kita duduk dia dan kita kena pada benda tu. Jangan kita halang, jangan kita usah benci kepada apa-apa perancangan umat Islam sama sekali. Supaya dengan itu jangan kita terjerumus ke dalam orang munafik. Nah, itulah ayat ninya beberapa sifat negatif orang munafik terhadap pembangunan ummatan wahidah, di antaranya khabala. Gapo khabala? Mengadakan kerusakan, adu domba, mengada-ngadakan permasalahan. Nah, bagi tak ada awak jadi ada supaya berlaku perpecahan di kalangan ummatan wahidah. Itu makna khabala. Itu perangai orang munafik. Pitah sangความแตกแยก dari dalam. Orang buat pecah belah dari dalam ni adalah ibu tu munafik. Nah, sebab itu kita duduk le jemaah baik, kita duduk apa, jangan buat pecah belah le jemaah. Nah, kerana itu adalah masuk dalam khabala. Nah, baiki tak apa. Baiki jangan siapa nak pecah belah. Nah, yang kedua, wala awda'u khilalakum, suka mengada-ngadakan angkara di kalangan ummatan wahidah. Payah kira lah mudah-mudah. Dia kata orang payah kira. Kayak begitu, kayak begini. Ya tak khabar kata ya tu sakit jiwa tu. Orang payah kira ni orang jiwa dia cemar atau sakit. Balik gitu. Tu tak boleh nampak gapa tu. Kriak belakang. Tiganya, ibtaghaul fitnata. Suka mengada-ngadakan fitnah di kalangan kamu supaya selalu dalam rusuh di antara kamu. Tu. Paknya waqallabu lakal umur, menghalangkan rancangan dan meruntuhkan urusan kerja umat Islam yang membawa kegagalan dan kemunduran. 5, wahum karihun, mereka tetap benci terhadap kejayaan ummatan wahidah. Nampak orang satu yang tak sedap duk. Nampak orang berjaya rancangan ni yang tak sedap duk. Karihun, benci dalam membangunkan agama Allah al-Islam dan memajukan umatnya untuk menyebarkan rahmat kepada sekalian alam. Dia benci. Orang benci kepada mana-mana kejayaan rancangan Islam, itu adalah di antara alamat munafik. Nauzubillah min dzalik. Kita tahu benda ni, jangan tahu untuk kata ke orang, tahu untuk beringat diri. Tahu untuk beringat diri, jangan ada dalam diri kita belah tu. Itulah sifat munafik yang tercela yang ada pada setiap generasi umat manusia yang dinamakan ummatan wahidah. Tak kira zaman mana, ya di zaman Nabi, siapa zaman lah ni, dah akan berlanjut tak siapa kiamat benar ni. Usaha mereka ialah mengkhianatkan kedudukan ummatan wahidah. Kena dari dalam masyarakat Islam sendiri, kena dari dalam. Nah, jadi peluru kafir masuk dalam. Yang biasanya mereka adalah kaki tangan musuh Allah dari luar ummatan wahidah. Sama ada secara langsung maupun secara tidak langsung. Sama ada secara sedar, ya sedar, kata ya dia alak pada musuh, atau ya tak sedar. La ilaha illallah wa li'azubillah min dhalik. Sekadar itulah hari ini. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.